Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Sementara kita menunggu masuknya waktu zuhur yang kita akan dirikan sembahyang Jumaat pada hari ini, kita bagi sedikit peringatan. Jadi sebagai adat orang Malaysia, sedikit peringatan. Mudah-mudah dengan fazakir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin. Dengan peringatan itu dapat manfaat kepada orang-orang mukmin. Betul. Khutbah adalah peringatan dan tazkirah juga adalah peringatan. Kita alhamdulillah dapat menunaikan bulan puasa dengan sepenuhnya. Dah kita tunaikan ibadat yang Allah fardukan ke atas kita, iaitu ibadat puasa. Dan orang yang puasa ni Allah Ta'ala puji, kan? Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi tujuan puasa adalah nak memupukkan sifat takwa yang kita cas, yang kita masuk kursus Madrasah Ar-Ramadan selama 30 hari. Apa tujuannya khusus? Supaya kita nak beramal. Dalam 30 hari tadi masuk khusus, masuk belajar Al-Madrasah Ar-Ramadaniyah. Lepas tu untuk kita praktikan yang 11 bulan lagi, kan? Kita dah cuci tubuh badan kita di bulan puasa, sama ada di segi rohani dengan baca Qurannya, dan jismani dengan kita puasa pada siang hari. Rohani juga sembahyang malam, kan? Banyaklah ibadat yang sama ada ibadat rohani, jismani dan ibadat keuangan. Harta benda kita keluarkan zakat, sama ada zakat fitrah nak menyucikan diri kita, dan zakat harta benda kita, dan zakat ternakan ataupun tanaman kita keluar di bulan Ramadan tu nak menyucikan rohani, jismani, harta benda kita. Tapi bila kita cuci, dah habis cuci, apa tujuannya? Dah bersih, dah masuk bengkel, dah kereta, kita 11 bulan lagi buat kerja, kan? Jadi kerja tu yang paling penting sekali ialah Allah Ta'ala suruh kita, wahai orang mukmin, wa qul i'malu, wahai orang-orang mukmin, hendaklah kamu beramal, amal ibadat, kan? Yang kita dah belajar dah di bulan Ramadan, maka lepas Ramadan hendaklah kamu beramal. Wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Maka Allah Ta'ala akan tengok amalan yang kita buat di bulan Ramadan, dan selepas pada Ramadan Allah dan Rasul akan tengok. Kita nak bangga amalan kita dengan Allah dan Rasul, kan? Wal mu'minun, dan orang-orang mukmin akan juga berbangga dengan amalan yang kita buat di dalam dunia ini, kan? Jadi kita sedia tahu bahawasanya apabila habisnya bulan Ramadan, maka pintu syurga ditutup balik, kan? Syaitan yang diikat kita pun dah sambut dah, kan? Sambut dengan hari raya dengan pelita penuh dekat tepi pagar rumah, dalam rumah, luar rumah, dengan mercun, kan? Iblis dijadikan daripada wanjana khalaqnahu min qablu min naris samun. Iblis, kan? Dan jin-jin dicipta daripada api. Bila bulan Ramadan pun, bila malam raya, kita pun sambutlah syaitan-syaitan yang lepas daripada belenggu tu dengan api mercun, ada dengan pelita, macam-macam lah yang kita sambut. Jadi yang tu adalah satu perkara yang kita bid'ah lah. Tapi setengah kata tidak mengapa, dah diadatkan, wahai ustaz. Kan ustaz cakap tentang hukum adat, dah jadi adat dah ustaz, kan? Dia tidak jadi adat kalau benda tu dibuat oleh agama lain, maka agama Zaradish dan agama Majusi,
Maka agama ni, api ni adalah satu bahan nak sambut syaitan. Maka kalau kita buat banyak kali pun dia tidak menjadi adat, kan? Tak macam pakaian yang kita mengadatkan. Kalau pakaian orang Melayu, tu orang Melayu tu bagi adat, sebab benda tu bukan agama. Jadi sebaiknya tahun-tahun ke depan tu yang sambut dengan mercun ataupun dengan pelita, anak buka lampu bagi cerah, tak apa, tak ada masalah, kan? Jadi kita pun tahu bahawasanya syaitan dah dilepas daripada belenggu, maka dia akan uji kita, kan? Nafsu kita lagi diuji dengan nafsu, diuji dengan syaitan, kan? Tetapi kalau madrasah Ramadan kita, masa bulan Ramadan kita tak tidur, kan? Kita tak lalai dengan beribadat, kita cas sungguh-sungguh bateri, penuh sungguh-sungguh bateri at-taqwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan amanah yang Allah Taala bagikan kepada kita, kita jaga sungguh amanah Allah, amanah Rasul, amanah sesama kita. Maka insya-Allah 11 bulan ini kita selamat, kita boleh mengarung lautan 11 bulan lagi ni akan selamat. Dan Allah Ta'ala dia puji orang-orang yang bersungguh-sungguh dalam ibadat. Setengahnya Allah Ta'ala puji dengan 10 orang. Ada surah Taubah ada sebut, ada surah Ahzab ada sebut, kan? Banyak-banyak surah lah yang sebut. Kadang-kadang Allah Ta'ala sebut, Tuhan puji. Kadang-kadang Tuhan sebut, Tuhan benci. Hak 10 orang ni tersebut dalam surah Ahzab, innal muslimina wal muslimat, sesungguhnya orang muslim yang muslimin, yang lelaki, orang muslim lelaki dan orang muslimat, orang muslim perempuan, wal mu'minina wal mu'minati wal qanitina wal qanitati was sadiqina was sadiqati was sabirina was sabirat, kan? Orang mukmin, orang muslim, orang mukmin dan orang yang qanitina wal qanitat, yang selalu berbuat ibadat macam kita di bulan Ramadan. As-sadiqina was-sadiqat, orang yang benar, benar di segi perbuatan ataupun dari segi percakapannya, kan? Kita benar, kita kata orang Islam kita puasa, tu orang benar. Islam semayang, orang benar. Orang Islam tutup aurat, tu as-sadiqina was-sadiqat. Di segi perbuatan, di segi percakapan, maka kita elok daripada sifat munafikin. Ayatul munafikin salah satu, idza hadasa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza utumina khana, kan? La amanah, la iman liman la amanata lahu. Tiada iman, tiada jenis iman bagi orang yang tidak ada amanah di segi percakapannya, kan? Jadi as-sadiqina was-sadiqat Allah Ta'ala puji. Mudah-mudahan kita tergolongan dalam golongan-golongan yang begini. Was-sabirina was-sabirat, dan orang-orang yang sabar. Kita di bulan Ramadan banyak sabar di segi makanan atau di segi penglihatan, di segi kemahuan, kan? Di segi pendengaran, nak dengar benda tak baik sabar, kan? Nak tengok benda tak baik kita sabar, kan? Maka kita kena pupukkan, kita jalankan di lain daripada bulan Ramadan. Khashi'ina wal khashi'at, orang yang khusyuk ni Allah Ta'ala puji 10 orang. Orang muslimin, orang mukminin, orang yang berbuat ibadat, orang yang benar, dan orang yang sabar, dan orang khusyuk dalam sembahyang. Dan khusyuk dalam sembahyang mungkin, ustaz biasa sebut ataupun pendapat daripada doktor, bahawasanya khusyuk ini dapat menghilangkan penyakit-penyakit yang bersangkutan dengan otak, kan? Yang bersangkutan otak urat saraf. Khusyuk, sifat khusyuk, lagi-lagi khusyuk di dalam sembahyang, kan? Wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat, dan orang yang bersedekah, sama ada lelaki ataupun perempuan, kan? As-saimina was-saimat, ni Allah Ta'ala puji orang yang bersedekah, orang yang khusyuk, dan orang yang berpuasa di kalangan orang mukminin dan mukminat, orang yang berpuasa. Wal hafizina furujahum wal hafizat,
wazakirinallaha katsiran wazakirat. Dan orang yang menjaga faradnya, kemaluannya, marwahnya. Wazakirinallaha katsiran wazakirat, orang yang sentiasa beribadat kepada Allah ataupun sebut nama Allah Subhanahu wa taala. A'adallahu lahum maghfiratan wa ajran azima. Allah taala sediakan bagi mereka itu keampunan dan pahala yang sangat besar. Mudah-mudahan dalam 10 hak ni kita dapat kesemuanya di bulan Ramadan baru ni, dan kita bawa kesemuanya ke Ramadan yang lagi akan datang. 10 sifat ni yang Allah Ta'ala sebut, dan semua sifat ni dia bersangkut paut dengan at-taqwa. Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kalau tidak ada sifat takwa, 10 ni akan hilang, berterabur habis. Sebab apa? Sebab 10 sifat ni ulama kata dia bersangkut di sifat at-taqwa. Jadi apabila Allah Ta'ala fardukan ke atas kita puasa di bulan Ramadan selama 30 hari, dan Nabi pula bagi kita puasa 6 hari lagi di bulan Syawal, kan? Orang tua-tua mengi kata puasa besar, raya besar, raya kecil, raya besar. Sabtani ni raya besar. Kalau raya kecil ni raya Aidil Fitri. Raya besar raya 6. Tu orang tua-tua lah, kan? Dia tidak ada raya 3 kali 2 kali lah. Ada 2 Id sahaja. Di sisi disebut dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi orang tua-tua dia nak bagi semangat. Dia kata raya besar tu nak bagi semangat kepada supaya orang kampung puasa puasa 6 di bulan Syawal. Jadi puasa 6, barang siapa puasa 30 hari di bulan Ramadan, kemudian dia puasa 6 Syawal, Nabi kata seolah-olah dia puasa 1 tahun. Man shama ramadana summa ittaba'a sitta min Syawal faka'annama shamaddah. Barang siapa puasa di bulan Ramadan, kemudian dia ikut puasa pula 6 hari dalam bulan Syawal. 6 hari dalam bulan Syawal, seolah-olah dia puasa berapa? 1 tahun. Seolah-olah dia puasa 1 tahun. Puasa 36 hari lah, tetapi dikira macam dia puasa 365 hari ataupun 66 hari. Kan? Ni dalam Islam ni kelebihan orang tahu. Kan? Orang tahu dengan orang yang tidak tahu. Tu penting ilmu. Dalam kita berbuat ibadat, ilmu penting kena cari. Sebab itulah dalam beribadat ni kita bermain sembahyang tapi ada tazkirah. Sebab ilmu penting. Kalau sembahyang tidak ada tazkirah, mungkin kita manusia ada sifat nas. Nasi ni nasun. Nasun ni lupa, orang lupa. Kan? Qul a'udzu birabbin nas. Nasun nasia, lupa. Kita panggil nasi. Arab panggil nasia. Jadi nasi ni lupa. Jadi lupa tak lain tak bukan dia kena ada tazkirah. Kan? Inna fa'ati zikra. Sayadzakkaru man yakhsha wa yatajannabuhal ashqa. Al-ashqa ni orang yang celaka ni, dia akan menjauhkan diri dia daripada at-tazkirah. Jadi rasa itu saja apa yang Ustaz dapat bagi. Sama-samalah kita puasa bulan Syawal ni 6 hari. Nak qada pun boleh, tak ada masalah, kan? Kalau dia nak qada, tapi setengah pendapat kata jangan nak qada lah ni, puasa Syawal dulu lepas nak qada, hampir qada tu lepas bulan Syawal. Ulama kata tak boleh. Jadi hang qada ni hak qada wajib. Setengah pendapat. Jadi kena hak qada dulu lah. Jadi kita ambil sependapat senang. Kalau yang orang perempuan ataupun orang tinggal puasa masa dia musafir, kan, boleh kita buka puasa, maka kita niat puasa qada je. Niat qada tu dia kira masuk sekali dengan Syawal. Kalau 3 hari dia tinggal, kan, ataupun 6 hari dia tinggal, dia niat qada dengan Syawal pun masuk, kan, untung lagi, kan. Itu satu pendapat, kan. Satu pendapat dia kata puasalah Syawal dulu sunat, lepas tu hak qada nanti tu sambung bulan lain.
Tapi ulama kata mana boleh hak ni sunat, nak dulukan sunat daripada wajib. Nak dulukan wajib lah. Kau nak dulukan wajib, nanti kalau puasa 6 hari hak tinggal musafir baru ni, lepas tu campur pula 6 hari bulan Syawal, jadi 12 hari, tak betul dengan hadis. Betul kan? Tak betul dengan hadis. Jadi yang keputusannya kita ambil kedua-dua pendapat tu campur sekali dengan qada, dengan apa dia? Puasa Syawal sekaligus. Macamlah kita semayang sunat wuduk. Datang-datang nak sembahyang sunat wuduk, orang pun masuk masjid. Dah masuk masjid dah, tahiyatul masjid, cukup dengan tahiyatul masjid, dia tarik sendiri sunat wuduk automatik. Ataupun orang dah bang, dah azan, apabila dah azan, kita tak boleh dah sunat wuduk. Nak tahiyatul masjid, nak campur sekali. Boleh. Kan kita pakai sembahyang sunat qabliyah, dia tarik dengan sunat wuduk dengan sunat tahiyatul masjid, kan, dan masuk ke dalam sunat qabliyah. Begitulah ya. Jadi itulah pendapat boleh kita fardu dan kita qada fardu, dan kita boleh masuk sekali dengan apa dia, puasa sunat 6 hari di bulan Syawal. Itu saja yang baik daripada Allah, yang mana kasar daripada ustaz. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. 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 Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah.
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'ala salah. Hayya 'ala salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidahu ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma salli asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. حيث قال في تنزيله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله حيث قال آية المنافقين ثلاثة إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا أؤتمن خان وحيث قال لا إيمان لمن لا أمانة له وصلوات الله وسلامه على خاتم النبيين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد
Faya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi tanzilihi ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wazkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. Hadirin Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita sama-sama pertingkatkan sifat takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sama-sama jaga amanah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Allah taala berikan banyak amanah kepada kita. Sebelum tu Allah taala berikan amanah ini kepada langit dan bumi dan juga bukit bukau, gunung gadang. Tapi langit tidak terima, bumi juga tidak menerima, gunung ganang tidak menerima. Adakah mereka itu durhaka kepada Allah Ta'ala? Tidak. Mereka itu tidak menerima sebab mereka itu khawatir supaya tak sanggup menjaga amanah. Takut mereka itu jadi khianat, maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan marah kepada mereka. Lepas itu bila Allah Ta'ala bagi amanah yang Allah Ta'ala bagi kepada gunung, ganang, bukit, bukau, langit, bumi, mereka tak terima, Allah Ta'ala amanahkan amanah itu dibagikan kepada manusia. Inna aradana al-amanata ala as-samawati wal ard wal jibal fa abaina ayyahmilnaha wa ashfaqna minha. Kerana mereka itu khawatir, wa hamalahal insan, maka dibagikan kepada manusia, serahkan amanah itu kepada manusia, suruh menjaganya. Maka manusia pun terimalah amanah Allah Subhanahu wa taala. Innahu kana zaluman jahula. Sesungguhnya manusia itu zalim. Kenapa dipanggil zalim? Kerana dia terima amanah. Tak. Terima amanah, orang tu tidak menjadi zalim. Kerana dia mengkhianat amanah yang Allah Ta'ala bagi kepadanya, dia khianat, maka dipanggil zalim. Jahula sebab apa? Sebab jahil, bodoh. Kita jahil-jahil ni bodoh lah. Bahasa Arab jahil, bahasa kita bodoh. Sebab apa bodoh? Tak tahu. Tak tahu, tidak belajar, tidak mengambil tahu. Maka dia tak pandai menjaga amanah yang Allah Ta'ala bagi kepadanya. Dengan sebab dia bodoh, maka dia boleh mengerjakan perkara tu zalim, padahal dia tidak sedar dirinya sendiri. Jadi, hadirin Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, amanah ni Allah Ta'ala bagikan kepada manusia. Maka manusia terbagi kepada 3 golongan. Terbagi kepada 3 golongan yang menerima amanah. Satu golongan daripadanya ialah munafikin. Orang munafik, dia terima amanah daripada Allah Ta'ala juga, sama dengan kita, kan? Amanah Allah Ta'ala bagi kepada dia juga. Jadi dia terima, tapi terima pada zahir sahaja, dalamnya kosong. Terima pada zahir sahaja,
Ini golongan munafikin. Sebab tu turun ayat Quran, liyu'azziballahul munafiqina wal munafiqat. Orang yang terima amanah dengan zahirnya sahaja. Sembayang zahir sahaja. Puasa depan orang sahaja. Contoh. Kan? Apa yang dia buat bersedekah kerana nak bagi riak, nak bagi orang tengok. Itu adalah setengah daripada sifat munafikin. Ni Allah Ta'ala marah termasuk dalam pada orang yang zalim, maka setengah daripadanya ialah orang yang munafikin. Liyu'azziballahul munafiqina wal munafiqat wal musyrikina wal musyrikat. Orang musyrik pula, dia tidak menerima amanah Allah, tidak menerima amanah Allah zahir dan batin. Dia ambil je, dia buang terus dengan zahir dengan batin, tak terima. Dia mengaku amanah tu datang daripada Allah, tapi hati pun tak terima, luar pun tidak terima, macam-macam orang Yahudi yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam Al-Quran, wa minhum man in ta'manta bi dinarin la yu'addihi ilaih illa ma dumta alaihi qa'ima. Kalaulah kamu amanahkan wahai Rasulullah RM1 saja, bagi pegang jaga amanah, tolong jaga duit RM1 ni, maka dia tidak tunai amanah tu, dia ambil, dibuang tepi jalan macam tu. Contoh. Kan? Tu buat contoh dengan dinar. Tapi yang Allah SWT nak ialah amanah yang dia bagi kepada kita. Jadi undang-undang yang dia turunkan kepada kita. Allah Ta'ala cipta kita, bagi rezeki kepada kita. Ada banyak yang Allah Ta'ala bagi kepada kita. Kan? Nikmat makan, nikmat minum, nikmat lapar. Nikmat makan satu nikmat, kenyang nikmat lain. Kan? Satu nikmat lain, tak sama. Kan? Kata makan makhluk campur dengan makhluk kenyang, dua makhluk tu jadi faedah bagi kita. Tu adalah satu nikmat daripadanya, dan dia adalah amanah. Bila dah kenyang dah, kena tunaikan amanah Allah Subhanahu wa taala di atas muka bumi ini. Jadi golongan yang kedua, dia tidak menerima amanah yang Allah Ta'ala bagi kepadanya, hukum hakam syariat yang Allah Ta'ala turunkan, dia tak terima. Kan? Dia terima tapi dia tak hirau, sama ada zahir dan batinnya. Maka golongan ini adalah golongan musyrikin. Kan? Tengah daripadanya Yahudi. Wa minhum man in ta'manta bi dinarin la yu'addihi ilaih illa ma dumta alaihi qa'imah. Melainkan mereka itu tak menunaikan amanah, melainkan kamu selalu duk kena ceramah hari-hari. Madum tak alaihi qaimah. Kalau kamu ada, dia buat. Kalau kamu tak ada, tak pula. Kalau kita bersifat macam tu, hari ni buat, bila dengar ceramah sikit, dengar khutbah ada semangat, lepas tu tak pula minggu depan pula. Kan? Atau dengar kuliah, okey sikit, lepas tu pula dah. Kan? Yang ini adalah sifat-sifat orang musyrikin. Yang ketiganya, dia menerima, golongan yang ketiga, menerima amanah dan dia jaga amanahnya. Ni wa yatubullahu 'alal mu'minina wal mu'minat wa kana Allahu ghafurur rahimah. Orang mukmin, dia terima amanah 100% apa yang turun oleh Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Kan? Maka dia terima, dia berpegang teguh dan beraman dengan apa yang Allah Ta'ala suruh, dan tinggal apa yang Allah Ta'ala larang, dan ikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka orang mukmin ini dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yatubullahu 'alal mu'minina wal mu'minat. Orang yang pegang amanah, Allah Ta'ala ampunkan kesalahannya. Seolah itulah juga macam kita sembahyang, macam kita puasa, innal hasanati yuzhibunas sayyi'at, zalika zikra lizakirin. Sesungguhnya al-hasanat, benda yang baik itu dapat, apabila kita kerja benda yang baik, dapat menghapuskan perkara-perkara yang yang kita buat salah, dosa-dosa yang kita telah lakukan, maka perkara baik itu dapat menghapuskan dengan otomatik, dengan secara auto. Jadi amanah yang Allah Ta'ala bagi kepada 3 golongan. Satu golongan, kita tahu bahawasanya 3 golongan pertama tak menerima amanah: langit, bumi dan bukit bukau.
Yang terima adalah manusia. Manusia yang terima amanah ada 3 golongan juga. Ada golongan munafikin, terima amanah pada zahir sahaja, tapi batinnya tidak. Yang keduanya musyrikin. Hak tu luar dalam tak terima terus. Yang ketiganya mukminin. Yang mukminin terima amanah, tetapi mukminin juga terbagi kepada 3 pula. Orang mukmin yang menerima amanah bagi kepada 3 pula. Yang satunya dia berebut bertungkus lumus untuk menerima amanah Allah Ta'ala. Thumma awrasnal kitab alladhina astafaina min ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasidun wa minhum sabiqun bil khairat. Setengah orang mukmin dia zalim diri dia. Dia mukmin, terima amanah Allah dengan hatinya tapi tak buat. Kan? Terima amanah Allah, sembahyang puasa terima, ya. Sembahyang wajib, puasa wajib, zakat, ya. Tapi buat dak puasa, dak puasa. Kan? Sembahyang dak juga. Zakat keluar dak. Hak ni zalim li nafsi. Golongan mukmin pada juga zalim diri dia sendiri. Wa minhum muqtasidun. Dan setengah orang mukmin hak terima amanah Allah Subhanahu wa taala muqtasid. Dia mencukupi dengan apa yang wajib ke atas diri dia. Fardu wajib sembahyang. Sunat tak. Zakat fitrah bayar. Zakat sedekah tak. Sedekah tu adalah untung. Fitrah, zakat fitrah. Zakat ni modal. Sedekah untung. Sembahyang ni, sembahyang fardu adalah modal. Sembahyang sunat adalah untung. Kalaulah kita mendirikan sembahyang, kita buat yang fardu sahaja, maka kita balik modal saja. Untung tak ada. Orang meniaga nak untung. Jadi orang yang nak amanah, yang golongan yang kedua, dia ambil untung balik. Muqtasidun wa minhum sabiqun bil khairati bi iznillah. Zalika wal fadlul mubin. Jadi satu golongan lagi sabiqun bil khairat, bertungkus lumus, berlomba nak menjaga amanah daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala beri amanah kepada dia, dia nak jaga sungguh-sungguh. Yani as-sabiqun bil khairat. Sabiqun bil khairat dia pulun habis. Dengan hak wajib, dengan hak sunat, dia pulun semua. Apa yang dia tahu datang daripada Allah dan Rasul, dia pulun semua. Orang mukmin yang jenis inilah dipanggil as-sabiqun as-sabiqun ulaikal muqarrabun. Hadirin Jumaat yang dirahmati Allah, amanah juga di segi kita nak laksanakan terbagi kepada 3. Pada ayat yang tak baca, khatib baca tadi, ya ayyuhallazina amanu la takhunullah war rasul wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kamu khianat amanah yang datang daripada Allah. Ini satu jalan. War rasul, dan amanah yang datang daripada Rasul. Wala takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Dan jangan juga kamu khianat amanah di antara kamu. Amanah di antara kamu juga jangan kamu khianat. Tadi sebelah beri, hak ni sebelah terima. 3 juga. Bahwasanya sebelah terima, kita jangan khianat amanah yang Allah Ta'ala bagi. Allah Ta'ala bagi Al-Quran, suruh kita baca. Allah bagi sembahyang, suruh kita sembahyang. Kan? Begitu juga satu amanah kita dengan Allah Ta'ala. Allah fardukan, Allah perintahkan kita buat sesuatu, jangan kita khianat, jangan kita lawan, kita ikut. Kan? Dan Allah larang sesuatu, kita jauhkan benda tu. Itu adalah amanah Allah. Amanah Allah yang paling besar ialah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dari segala syirik, dari segala persekutuan yang benda yang lain. Itu amanah Allah yang paling besar. Sebab apa? Allah adalah pencipta, dialah khalik, kita hanyalah makhluk. Dialah dipanggil ma'bud, kita adalah abid. Dia yang disembah, kita adalah abid. Kita yang penyembah, orang yang sembah, hamba. Allah Ta'ala khalik, Allah Ta'ala pencipta. Kita ni makhluk,
kita ni yang dicipta. Jadi jangan kita bersekutu, sama ada di segi tauhid rububiyah, tauhid pencipta, dan juga di segi tauhid uluhiyah ataupun ibadat, di segi tauhid ibadat. Sembahyang kerana Allah, puasa kerana Allah, apa saja yang kita buat kerana Allah, maka kita dah jaga amanah Allah Subhanahu wa taala. Dan apa yang diturunkan undang-undang dalam Quran, kita jalankan semuanya. Udkhulu fi silmi kafah wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Yang kedua, la takhunullah war rasul, jangan kamu khianat amanah Rasul, yakni ar-rasul alif lam, yakni Rasulullah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jangan kamu khianat amanah kita dengan Rasulullah. Litu'azziruhu wa tuwaqqiruhu wa tusabbihuhu bukratan wa asilah. Kita kena muliakan Rasulullah, kita kena sanjung Rasulullah, kena banyak bersalawat kepada Rasulullah, salawat kepada Rasulullah, dan kita kena banyak ikut semua idola yang datang daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi adalah amanah. Kalau kita tak ikut, maka itu kita sudah melepaskan amanah. Kita adalah orang yang bodoh dan kita adalah orang yang zalim, zaluman jahula terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika kita tidak ikut idola yang datang daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, wala takhu ya ayyuhallazina amanu la takhunullah war rasul wa takhunu amanatikum. Jangan kamu khianat amanah di antara kamu. Di antara kita kena ada amanah juga. Kita dengan isteri, kita dengan suami, kita dengan anak, kita dengan makmum dengan imam, imam dengan makmum, pemimpin dengan rakyat, rakyat dengan pemimpin. La takhunu amanatikum, amanah di antara kamu. Tak boleh khianat juga. Kan? Tu imam rokok, makmum kata aku sujud dulu. Tak sah sembahyang tu. Itu tanda kata khianat. Tak ikut. Dan setiap kita, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kita ra'i, orang jaga amanah. Amanah apa? Semua anak bini, ayam, itik, lembu, kambing, kita kan sebagai khalifah Allah di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Inna ja'alnaka khalifatan fil ard. Khalifah di atas muka bumi. Fahkum bainan nas bil haq. Hendaklah kamu hukum di antara manusia dengan benar. Dengan anak, dengan bini, dengan pemimpin, dengan rakyat, dengan ketua kampung, dengan jiran tetangga. Ada amanah, ada hak dia. Ada hudud, tilka hududullah fala ta'taduha. Kan? Jadi amanah Allah, amanah Rasul, amanah di antara kita wajib kita tunaikan. Jika kita tak tunai, maka kita dipanggil zaluman jahula, orang yang zalim dan orang yang paling bodoh. Dan hari kiamat nanti, tuan-tuan aja sidang Jumaat yang dirahmati Allah, hari kiamat nanti Allah Ta'ala akan keluarkan kita dalam kubur, kan? Apabila kita mati, ni bagi kata dunia yang ketiga, iaitu perhentian yang ketiga. Pertama alam roh, alam janin, lepas tu ni alam dunia, lepas tu mati alam barzakh, alam ba'ts, alam masyar. Pada hari alam masyar nanti Allah Ta'ala bangkitkan kita di hari kiamat, kan? La takhfa minkum khafiyah. Semua amanah yang kita tunaikan ataupun kita tak tunaikan, Allah Ta'ala akan zahirkan, akan bentangkan. Tu'radu la takhfa minkum khafiyah. Allah Ta'ala bentangkan. Ni amanah yang kamu buat, ini amanah yang kamu lalaikan, kamu tak buat, kamu abaikan, Allah Ta'ala akan asingkan. Maka hari itu yang paling kita takut. Sebab dunia adalah tempat ujian atas amanah Allah Ta'ala yang bagi kepada kita daripada hukum hakam syariat dan sebagainya. Maka di hari itu kita digantung kitab amanah, sama ada kita jalankan
atau kita tak jalankan di atas muka bumi ini, digantung di tekak kita. Patut ikra' kitabak kafa bi nafsikal yawma 'alaika hasiba. Bacalah amanah yang aku bagi kepada kamu. Baca apa yang kamu buat dan apa yang kamu tidak tunaikan. Ya, hari itulah paling yang kita takut sikit. Hari itu yang paling kita takut. Di mana lagi adakah kita nak kembali, nak menunaikan kembali? Tak, sekali saja. Manusia dibagi peluang sekali saja. Lepas mati tak ada seorang pun hidup balik untuk menunaikan kembali. Dia kata aku nak padam balik. Apa dia? Amanah-amanah yang bocor nak tutup balik, dah boleh dah. Jadi harap kita tunaikanlah amanah yang Allah Ta'ala bagi kepada kita. Sama ada puasa, sembahyang, apa saja yang kita buat di atas muka bumi ini, bagilah ikut Allah, ikhlas kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Rabbana la tu'akhidhna in nasina wa akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi khalaqal insan 'allamahul bayan. Asy-syamsu wal qamaru bihusban wan najmu wasy-syajaru yasjudan was samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abdahu wa rasuluh. Ballagha risalah wa adala mana wa nasahal ummah wa jahada fi sabili rabbih hatta atahul yaqin. Salawatullah wa salamu ala khatimin nabiyyin wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin wa ala azwaji ummatil mu'minin wa anit tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, faya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidil mursalin wardallahu ala ashabihi wa qarabatihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka an tu'ayyida al-islam wal muslimin wa an tu'liya bi fadlika kalimatal haqqi wad din wa an tashmala bi inayatika wa tawfiqika wa maulana al-malik muqtasim billah muhibbuddin as-sultan al-haj Abdul Halim Muazzam Shah ibnu al-marhum as-sultan Badli Shah. Rabbana ighfir lana dhunubana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azima yashkurkum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimus shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Penuhkan saf, rapatkan saf, penuhkan saf depan. Jangan biar kosong.
الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. أصلي فرض الجمعة ركعتين. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون تلك آيات الله نتلو